ramai di kalangan bangsa Arab atau bukan Arab. Hasil karya-karya beliau telah dibaca dan dikaji di timur dan di barat sehingga kini. Beliau juga mempunyai kehebatan dalam pendidikan akhlak, iaitu ilmu kejiwaan. Keilmuan beliau semakin meluas dalam pelbagai bidang ilmu, antaranya falsafah, akidah, fiqh, akhlak, ulumul Quran, politik dan lain-lain. Nama beliau ialah Abdul Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau ialah tokoh pertama Islam. Beliau dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di sebuah kampung bernama Ghazala, wilayah Kusan di negeri Parsi yang terletak di wilayah Khurasan. Pada tahun 484 Hijrah, beliau dilantik sebagai naib konselor universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggal Nizamiyah. Pada tahun 489 Hijrah, beliau meletakkan jawatan dan pergi Syria dan Mekah. Kitab beliau yang termasyhur ialah Ihya Ulumuddin. Antara nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada ibu bapa adalah: yang pertama, ibu bapa mestilah memenuhi masa lapang dengan anak-anak mereka. Yang kedua, ibu bapa mestilah mendidik anak-anak mereka dengan amalan agama seperti amalan khusus atau amalan umum, contohnya bersembahyang. Yang ketiga, ibu bapa mestilah menjelaskan tentang agama secara teori dan secara amalan kepada anak-anak mereka. Yang keempat, ibu bapa mestilah menjelaskan keburukan mencuri dan melarang anak-anak mereka daripada makan makanan yang haram. Yang kelima, ibu bapa mestilah mengajar anak-anak mereka supaya merendah diri. Dan yang terakhir, ibu bapa tidak digalakkan sama sekali mengajar anak-anak mereka menipu. Yang kedua ialah kanak-kanak perlu diajar sentiasa sederhana dalam perlakuan. Yang ketiga ialah kanak-kanak perlu dinasihati agar tidak bercampur dengan orang yang tidak baik. Keempat ialah ajar anak-anak supaya memberi dan bukan hanya menerima. Kelima ialah mesti tegas dengan anak-anak dan bukanlah hanya untuk dimanjakan sahaja. Yang terakhir, biarkan kanak-kanak bermain kerana bermain ialah tabiat kanak-kanak. Pada zaman Abbasiyah, sedikit sebanyak perkembangan Islam di pusat budaya dan pemikiran Parsi, Yunani, Rom, India dan lain-lain. Ini kerana berlaku penterjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab yang menyebabkan pemikiran pada waktu itu bercampur dengan nilai-nilai kemasyarakatan, politik dan ekonomi serta pemikiran lain di kalangan masyarakat Islam. Perkembangan ini menjadi salah satu asas kepada lahirnya banyak aliran pemikiran di kalangan masyarakat Islam. Semua ini mewujudkan perpecahan dan perseteruan antara satu sama lain. Antara kumpulan tersebut ialah ahli ilmu fiqh, ahli ilmu kalam, penganut batiniyah, ahli falsafah dan ahli tasawuf. Tujuan pendidikan mempunyai dua, iaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang ialah pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam proses harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, manusia harus sentiasa mengkaji ilmu-ilmu fardu ain. Tujuan kedua ialah tujuan jangka pendek. Meraih kepakaran manusia melalui kemampuan manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Syarat untuk mencapai tujuan itu, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan baik yang termasuk fardu ain maupun fardu kifayah. Imam Al-Ghazali menekankan adab-adab makan kerana itu akan membentuk anak-anak. Antara adab-adabnya ialah ambil makanan dengan tangan kanan sahaja. Kedua, baca bismillah sebelum makan. Ketiga, ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Keempat, jangan berebut mengambil makanan sebelum orang lain. Kelima, jaga mata agar tidak melilau melihat makanan atau wajah orang lain yang sedang makan. Keenam, jangan gopoh ketika makan. Ketujuh,
kunyah makanan dengan perlahan-lahan dan hati-hati sebelum menelan. Ke-8, jangan kotorkan tangan dan pakaian dengan makanan. Dan akhir sekali, biasakan diri makan tanpa lauk pada waktu-waktu tertentu agar kita tidak terlalu mengharap mendapat lauk setiap kali kita makan. Ialah Imam Al-Ghazali adalah seorang agamawan yang bersikap terbuka, kreatif dan proaktif dalam menangani isu-isu kontemporer, terutamanya berkaitan pendidikan dalam sesebuah masyarakat. Beliau juga terlibat dalam banyak bidang, terutamanya dalam bidang penulisan dengan lebih serius. Ketokohan Imam Al-Ghazali dalam bidang pendidikan amatlah tinggi, seperti ketokohan Al-Farabi, Al-Qadisi dan